Tak pernah lagi. Belum lagi okey. So nanti saya akan panggil seorang-seorang untuk jawablah, explain kepada saya apa jawapan kamu tu. Jadi semuanya kena pay attention, alert lah. Mesti duduk elok-elok. Ada pen sambil mencatat jawapan dan juga alasan-alasan dia lah. Kenapa jawapan yang macam tu. Are you ready? Semua ready Tak dengar pun. Are you ready? Ready. Okay. Saya. Okay, number 1. Nombor 1. Siti Aisyah Basira. Apa jawapan dia? Saya buat D ni je. Buat B. Okay. D. D. Alhamdulillah. Okay, apa alasan dia? Saya tak sure juga dia. Ambil dadu yang baling-baling ke apa? D. Sebab ni saya tak jumpa. Tak jumpa pun. Ah. Okay, dia soalan ni, okay, dia kata in an atom with principal quantum number n equals to 3. N equals to 3 maksudnya apa? D orbital. N equals to 3. Siti Aisyah. Ni Siti Aisyah kan? Siti Aisyah ni? Ya, madam. Okay. N equals to 3. N tu menunjukkan apa? N, what is N stand for? N tu menunjukkan? M tu principal quantum number. Okay. N adalah principal quantum number. Allah, dia gerak. Sekejap Semua boleh nampak skrin Clear tak? Nak kena saya besarkan sikit ke kecil ke apa? Saiz dia okey tak ni? Dekat ni? Okay, macam madam. N equals to 3. N menunjukkan principal quantum number. Principal. P-R-I-N. P-I-P-A-L. Principal. Pen saya ni dia kena slow-slow sikit. Principal quantum number. N tu adalah principal quantum number yang menunjukkan apa? Shell, kan? Shell. Shell, dia menunjukkan shell, petala. Shell of electrons. Petala mana? Ini menunjukkan shell yang ketiga lah. N equals to 3, shell yang ketiga. An atom with principal quantum number N equals to 3. Dia kata atom yang ada shellnya N equals to 3 has a total number of orbital. Jadi soalannya tanya ni number of orbitals. Number of orbitalnya berapa? Total. An atom with principal quantum number and atom yang shellnya sampai 3. Berapa bilangan orbital semuanya? Okay, let's say kalau kata shell sampai ke 3, let's say kita buat electronic configuration, SPDF notation. Katakan atom ni KX. Kamu bila buat electronic configuration SPDF notation, you follow Aufbau kan? Aufbau, Hans, Hunz. Aufbau, Hunz dan Pauli. Aufbau principle, Hunz rule, Hans tu Hunz. Hunz rule dan Pauli exclusion principle. Tiga rules atau principle used to write the electronic configuration. SPDF notation. Ni semua ni dah belajar kan? Topik ni dah habis kan? Dah. Dah habis kan? So you mula dengan apa?
1. Siti Aisyah Basira, cuba. Soalan ni soalan nombor 1 ni soalan you. Jadi kamu jawab semua apa yang saya tanya. Kita mula dengan apa? 1S2. 1S2. Lagi? Lepas tu? 2S2. 2S2. Okey. Lagi? 3S2. 2P6. 2P6. Lagi? Sampai 2P. Itu above kan? Alas tenaga menaik. Increasing energy. 1S, 2S, 2P dan elektron boleh muat-muat kalau 1S, 2. Kalau P 6, 2P 6. Lagi lepas tu? 3. Kan? Lepas tu P adalah 3. 3S. 3S2. 3S2 lagi. 3 kan? Lepas 3S, 3P. 3P6. 3P6 lagi. 4S2. 3P 4S, right? 4S2. Kemudian 3D. Kamu perasan saya letak 4S paling luar. 3D saya masuk ke dalam. Kita isi tadi, kita isi dengan 4S dulu. Lepas tu baru kita isi 3D Tapi saya tinggalkan space supaya saya isi 3D kemudian tu di dalam. 3D6 lah kan. Lepas tu nanti dia ada sampai 4P lah pula kan. Tapi dia kata sini nanti dia nak yang shell yang ketiga. Jadi maksudnya, jadi setakat ini cukup lah. Ni. Setakat ni. Beda. Setakat ni. Ya, ya. Kena tulis 3D dulu ke? Baru 4S. 3D6 pula. 3D sampai 10 lah. Kita isi 4S kan. Sebab aras tenaga 4S dia lebih rendah. 4S. Jadi kita tengok tenaga. Pen saya ni tak apa bagus lah. Energi dia 4S lebih rendah berbanding dengan 3D. Masa dia kosong, kita kena isi 4S dululah berbanding dengan 3D. Tapi bila dah fill dengan elektron, 4S jadi lebih, masa kosong 4S lebih rendah berbanding dengan 3D Tapi bila dah fill with elektron, dia tak bawah ni. Masa dia ni masa MC. MC. Masa MC. Ni masa fill. Masa penuh. Ni apa tu Aisyah? Bunyi pelik. Masa fill dengan elektron, saya tulis kat tepi-tepi ni je 4S lebih 3D lebih rendah berbanding dengan masa dah fill dengan elektron. Kita fill dengan elektron katakan. Bila fill dengan elektron, bila fill dengan elektron 2, 3, 4, 5, 6. Sebab tak kisahlah berapa elektron masuk tu. 3D jadi lebih rendah berbanding dengan 4S. Tadi masa kosong 4S lebih rendah berbanding 3D. Tapi bila fill with electron, 3D jadi lebih rendah. Jadi 3D sebaiknya kamu tulis di dalam. 4S tulis di luar. Tapi kalau kamu nak tulis terbalik pun tak kisah. 4S dulu you nak tulis. 4S 2, 3D 10. Betul juga. Tapi yang baiknya ialah tulis macam saya tulis atas ni. Ini lebih baiklah. Sebab kita tulis ikut shell. Shell 1, ni shell 1, ni shell 2. Shell 1, shell 2, shell 3. Dan shell 4. Yang paling luar adalah 4.
Nanti kalau kita nak buat ion, kita akan buang yang luar ni dulu. Takutnya bila kamu buat macam ni, jadi nanti kalau nak buang elektron, kamu pergi buang dekat 3D pula. Jadi salah lah macam tu. Jadi sebaiknya kamu tulis macam saya tulis atas ni. Kita isi dalam 4S dulu, yes. Lepas tu kat sini you tinggalkan kosong, lepas tu you tulislah balik 3D tu, tulis belah dalam. Macam tu, tak payah nak tulis 2-3 kali. Tak mau tulis macam ni, kat you tulis balik macam ni pula. Tak maulah 2 kali. Tulis terus macam ni. Tapi kan you kira-kira tu you tulis 4S, tinggalkan kosong kat sini. Lepas tu baru tulis 3D. Ni tak faham tak cara saya? Semua orang faham tak? Ada nak tanya tak? Nak tanya apa-apa tak? Faham, madam. Okey, bagus Jadi, di sini kita nak cari berapa bilangan orbital Okey, ini kita panggil suborbital ni. 1s tu suborbital. 2s ni suborbital, 2p ni sub sebab dia tak specify lagi apa dia orbital dia. Dalam 2p ni ada 2px, 2py, 2pz. Yang kita nak tu adalah orbital. Okey. Jadi saya padamkan ni Saya padamkan ruang ni. Okey. Tak boleh padam dah. Jadi saya nak tulis berapa bilangan orbital yang ada. Berdasarkan electronic configuration ini, dia tunjuk-tunjuk ni sub orbital. Kita panggil shell adalah yang tulis 1, 2, 3 tu shell. Sub tu adalah 1s tu sub, 2s, 2p, 3s, 3p tu sub. Jadi daripada sub orbital 1s, kita ada orbital nama 1s juga. Daripada 2s, kita ada orbital 2s lah. Tapi daripada 2p, kita ada 2px, 2py dan 2pz. Faham tak? Yang berdasarkan nilai m tu. M tu, jadi ringkasan di sini S N menunjukkan shell. L menunjukkan subshell. Nanti kamu tak faham apa maksud subshell kan? N menunjukkan shell, L menunjukkan subshell, M menunjukkan orbital. Jadi ni berdasarkan nilai M dia tu lah. M yang dikatakan for L equals to 1, P orbital. M adalah negative 1, 0, plus 1. Betul tak? Jadi dia ada 3 orbital lah. Untuk P orbital ni ada 3 orbital. Untuk 2P ada 2Px, 2Py, 2Pz. Boleh? Okey. Untuk 3S dia ada 3S orbital lah. Untuk 3P ada lagi 3 juga 3Px, 3Py, 3Pz. Okay, untuk 3D dia ada 5 pula sebab ada 5 orientation. 3D XY, 3D XZ, 3D YZ. Okey. 3D X squared minus Y squared. Kena ingat semua di orbital ni. 3D Z squared. Okey, dah. Takat shell 3 je lah. Dia tak ambil lah yang 4S ni. Walaupun elektron ada di 4S katakan. Tapi ini shell yang keempat. Dia nak shell yang sampai shell 3 je. Jadi altogether total number of orbital berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawapannya B. Dapat tak semua?
Nampak. Boleh? Faham Okey. Nombor 2. Okey, kamu catat semua ni saya nak padam. Jadi ingatlah kalau p orbital tu ada kalau subshell p atau p orbital atau subshell 2p, dia akan ada 3 lagi orbital. P ada 3 orbital. D ada 5 orbital. Betul. S ada 1 saja. S 1 kotak kan. P ada 3 kotak. 3 kotak dalam orbital diagram. D ada 6 kotak dalam orbital diagram. Okey. Okey, jadi soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Saya bagi voice pula Fakrul Idham. Ya, madam. Fakrul awal-awal lagi tadi tak ada masuk. Ya. Fakrul Nombor yang dua main dah. Allah. Yang main duha Fakrul kan Fakrul? Ya. Kamu yang selalu main duha kan? Bukan saya tu. Kan? Habis, madam. Habis. Fakrul, saya tak pasti sangat muka you all ni. Ada. 3 orang habis saya ingat. Okey, Fakrul handsome sikit Yang tu Pak An. Yang tu Pak An tu. Tak mengaku Okey, sekejap. Okey, nombor 2. D, madam. Fakrul Idham jawab. D. Dia jawab. Sekejap. D B ke D? Donkey ke D. boy? Donkey ke boy? D. Donkey. Apa benda tu? AD apa? Saya tak dengar sangat dia punya bau dia, bunyi dia. Ya Allah. Bau. Donkey, madam. D. Donkey. Donkey. Donkey Ya. Okey, nanti kita tanya alasan kenapa choose donkey. Fakrul Ya. Okay. The most possible set of quantum number for an electron occupying the above orbital. Okay, kalau kamu nampak yang macam dia ada macam clover leaf ni, ada 4 petal macam ni kan? Ya. Okay. Ini menunjukkan orbital ni, orbital apa? D. D orbital. Kan? D yang ada D apa? D, namakan dia? D. DYZ. DYZ lagi? DXZ. DXZ. Okay. DXY. DXY. Apa kita ingat? Lepas tu DX squared. DX squared minus Y squared. Lagi satu DZ squared. Okay. Ingat dah. Okay. Tu ada 5 ni. Yang diberi ni adalah D apa? Apa madam? Gambar ni menunjukkan D apa, yang mana satu? DYZ. DYZ. DYZ sebab X tu yang bukan, dia bukan pada satah Y. Dia bukan pada satah X. Nampak dia pada satah Y dengan Satah Y dengan Z. Kamu tengok ni. Dia pada satah Y dengan, kita boleh nampak buat kotak tu. Nampak lurus juga. Jadi dia selari dengan Y. Nampak ni selari dengan Y. Selari dengan Y. Satah ni selari dengan Z. Selari dengan Z. Selari dengan Y. Tapi bukan selari dengan X.
Dia tidak dalam satah X. Dia ni lari dengan Y. Tengok dia. Lari dengan Y. Ini permukaan Y. Permukaan Z. Jadi dia adalah di YZ. Di YZ. Tengok dia. Di YZ. Okay, di YZ. Okay, jadi sets nombor kuantum untuk elektron dalam DYZ, orbital DYZ adalah cara orbital D hanya ada apabila shell dia start dengan 3 lah kan. Sebab L equals to D adalah apabila L equals to berapa? L equals to berapa? Dia punya azimuthal quantum number L. L2 madam. L2. 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 L2 adalah d orbital. L kosong S orbital, L1 p orbital, L2 adalah d orbital. Jadi kita nak d2 lah. Bila n equals to 3, L equals to 2. L equals to 1 ni S. Yang ni 3S. N equals to 3, L equals to 0, 3S. L equals to 2, D. Ini baru betul 3, D. Kan? Cuma kena betulkan, ini M ni, kalau maksud, dia tak boleh buat M tanpa sign. Dia sama ada positif atau negatif. Jadi betulkan ini positif 2 kalau nak bubuh. Tapi tak logik lah. Memang tak logik lah. Sebab kan nilai M dia negatif L, kosong, plus L. So L dia 1, M dia tak boleh lah nilai positif 2. Ini salah lah soalan ni. Tapi M dia mestilah ada sign, sama ada positif atau negatif. Tapi kalau dia tak bubuh ni, saya ingat dia nak abang positif lah. So you all betulkan. So untuk D, jawapannya betul D. N equals to 3, maksudnya shell yang ketiga. L equals to 2, D orbital. M sama juga dengan plus 2. Okay, sebab boleh tak M equals to plus 2 ni? Logik tak? Fakrul? Logik. Logik sebab apa? Formula M ialah? M dia boleh negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2. Tanya. Boleh ada? Semua yang pandai-pandai ni. Plus 1, plus 2 kan. Jadi plus 2 tu adalah. Ini untuk satu elektron. Set ni dia complete. Satu nilai N, satu nilai L, satu nilai M. Untuk menggambarkan untuk satu elektron. Satu nilai S. S ni pun kalau nak tulis tak boleh tak tulis sign ni, salah. Dia tulis kalau ni plus half. Plus half, betulkan. Kalau nak buat positif, kena tulis plus half. Sama ada plus half atau negatif half. Okay? So, okay dah. Ada nak tanya apa-apa tak? Nombor 2. Okay, nombor 3 pula. Izani Shazliana. Saya minta. Okay, cuba tengok soalan ni. Of the following, which is the electronic configuration of carbon 6? B. Dia kata B. Kita tengok nanti Okay, satu electronic configuration. Kalau soalan kata electronic configuration, maksudnya SPDF notation yang diberi di sini adalah, ni kita panggil apa yang kotak-kotak ni? Orbital diagram. Okay, jadi lebih tepat kalau kita tulis sini dia adalah orbital diagram lah. Tapi kita betulkan sikit. Saya tak nak nanti ada confuse. Jadi
Sebab nanti ada yang tulis macam ni kan. Kadang-kadang dia tak berapa ikut apa yang kita sepatutnya tulis. So you betulkan lah So of the following, which is the orbital diagram of carbon-6? Okay, orbital diagram. Bila you nak buat orbital diagram, you buat kotak-kotak. Dan kamu labelkan dia punya elektron subshell lah. Labelkan subshell 1s, 2s, 2p. Okay, jangan tak label, kena label lah. 1s, 2s, 2p. Kalau electronic configuration dia ada number of electron lah, 1s2, 2s2, 2p2 kan. Okay, tapi orbital diagram dia elektron tu diletakkan dalam anak panah macam ni. Tapi berhati-hati jugalah. Kotak itu kalau dia misalnya subshell 2p, dia orbital 2px, 2py, 2pz dia tu arah senaga dia sama. Jadi kotak tu kamu kena kembarkan jangan buat garis-garis. Ada setengah buku dia buat garis-garis. Jangan kamu buat kotak 1s asing daripada 2s, asing daripada 2p yang ada 3 ni. Ini tak menggambarkan arah senaga yang berbeza lah. 1s lebih rendah berbanding dengan 2s berbanding dengan 2p. 2p antara 2px, 2py dan 2pz tu kotak tu dikembarkan sebab nak menunjukkan arah senaga yang sama. Okey. Jadi yang mana yang betul? First kita tengok 6 ini menunjukkan nombor proton kan? Proton number 6. Okey. So number of electron also 6. So kita kira ke betul tak semuanya elektron 6? 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6. Okey betul. Yang di 2, 4, 5, 6, 7. D memang out lah Dia tak betul. Yang kita tunjuk dalam orbital diagram ini adalah number of electron. Ini salah. Okay, kemudian sekarang kita nak tengok penyusunan elektron tu betul ke tak betul. 1s kita masukkan 2 elektron, then 2s. Okay, betul tak 2p ni masuk yang A ni Kita tengok satu-satu kita sambil kita bincang kenapa bukan kenapa ya kita tengok satu-satu lah, bukan kita tengok answer dia. Kita tengok yang ini salah. You kata tadi jawapan dia B kan? Ya, madam. You kata B kan? Okay. Kenapa A tu you kata salah? Sebab dia kena penuhkan dulu. Dia penuhkan dulu. Peraturan apa tu? Pauli. Sekejap. Okey. Yang nak dipenuhkan penuh kat mana? Ini pun Penuhkan. penuh? Tak ada macam letak satu-satu. Yang ini, contohnya yang ini Yang ni letak satu-satu. Itu peraturan apa tu? Pauli, exclamation. Bukan. Itu adalah Hans atau Hons kita sebut Hons. Kita dah biasa Hans. Hons rule sebenarnya. Hons rule. Hons rule. Hons rule kata when electron are filled in the degenerate orbital 2p. When electrons are filling in degenerate orbital 2px, 2py, 2pz, electrons are filled singly. Singly. Same spin. Before paired, letter baru dia paired. Letter paired with opposite spin. Letter baru kemudian letter
paired with opposite spin. Faham tak? When electron are filled in the degenerate orbital atau equivalent energy orbital. Ini kita faham. Degenerate orbital atau equivalent energy. Yang P ni yang sama Px, Py, Pz ni tenaga dia sama. Jadi kita fill singly. Kita fill singly satu-satu. So since kita ada lagi 2, ya. Kita ada 2, so kita buh 1. Okey, sebab dia sama, you tak kisahlah you nak bubuh, tak mau bubuh yang tengah ke, nak bubuh yang ujung sekali ke, atau tak mau mula dengan yang ni ke, nak mau mula kat sini ke. Tak kisah sebab dia sama. Asalkan isi 2, lepas tu dah memang tak ada dah, so tak payah nak pack lagi, tak payah nak penuhkan lah, sebab dia 2 saja. Okay, kalau ada 3 sini bolehlah 1, 1, 1. Sekarang ada 2 saja, so you fill kat sini boleh, you nak fill kat sini pun boleh 2. Ataupun you nak selang, nak buat ini dan ini. Tak ada lagi nak pack dah lah. Tak ada nak so 2 saja. Faham Faham. Okay, singly same spin, dia same spin. Tak boleh lah yang ni dia opposite spin. Ini salah, tak ikut Ohm's rule. Okay, so jawapannya B. Hans tu dari segi you isi Aufbau tu adalah dari segi you isi 1s, lepas tu followed by 2s, lepas tu followed by 2p. Okay, Ohm's rule dari segi you isi elektron dekat equivalent energy orbital. Kalau poli, maksudnya dalam satu orbital tu kena ada maximum number of electron 2 saja. 2 saja, tak boleh lebih. Dan dia mestilah opposite spin. Itu poli. Dalam satu orbital boleh muat elektron, 2 elektron with opposite spin. Plus half dengan negative half. Anak panah tu sama ada atas ke bawah. Tak boleh dua-dua atas, dua-dua bawah. Okey. Itu poli. Dengan itu menjadikan sets nombor kuantum tak samalah. Kalau kata dalam satu orbital tu hanya boleh muat 2 elektron dengan opposite spin. Satu plus half, satu negative half. Jadi set nombor kuantum takkan samalah. No 2 electron can have the same sets of quantum number. Because in one orbital, okay, you can place electron opposite spin. Allah, lari lagi. Just mesti dia sebut ni sebab saya dia ada banyak page kat sini kan. Sini gerak. Okey, boleh faham ke? Dengar saya clear tak? Boleh, faham madam. Okay, nombor 3. Okay, kita buat siap-siap nombor 3 tadi, nombor 5 kat sini. Kita buat nombor 5 siap-siap. Okay. Nombor 5, nombor 5. Habis pula Bil? Bukan nombor 4 madam. Dah. Kita buat yang sebelah sini. Same page. Oh. Same page. Ada nombor 4 saya nak jawab tak nombor 4. Oh, dah reserve dah. Kena jawab nombor 4. Ni Abil, nombor 5. Apa jawapan dia? Choose the orbital diagram which does not obey Pauli exclusion principle. Yang mana? Yang mana yang tak follow Pauli? Not madam, Pauli. Jawapan dia? Jawapan dia D. D. Okay, D donkey, betul. Okay, sebab apa Sebab yang last dia tu atas, bawah. Dia Atas. kalau dia buat macam ni, kan, kalau dia buat macam ni,
dua-dua atas, dua-dua bawah macam ni kan. Spin yang sama dalam satu orbital tu, nanti dia punya set nombor kuantum jadi sama lah. Betul tak? Dia tak boleh dalam satu-satu orbital tu, dia spin dia sama. Dalam satu orbital dia kena opposite spin. Dia tak boleh sama. Bila sama nanti jadi set nombor kuantum jadi sama. Cuba kamu tuliskan tengok ni. Habil Okay, kalau saya Ya, label madam. ini A, ini B. Cuba kamu tuliskan set nombor kuantum untuk A. Nilai N, nilai L, nilai M. Itu kita panggil set nombor kuantum. Complete set dia. Set nombor kuantum. Set nombor kuantum. Set nombor kuantum. Nilai N untuk A tu apa? Saya bercakap tentang elektron ni A, ini B. Cuba tuliskan set nombor kuantum untuk A. Apa dia? Habis. 2, madam, 2. N 2, L L 1. L 1, M. M positif 1. Okey, katakan ini nak letak positif 1 kat sini. M, katakan ini kosong. Ini positif, yang tengah positif 1. Ini negatif 1 Okey. So, you nak kata yang tengah ni tak boleh tulis kat situ tulis kat bawah lah. Ayam bunyi-bunyi ada gambar ayam. M sama juga dengan kosong plus 1 negatif 1. Okey. So, you nak kata yang positif lah yang tengah ni kan. So, M positif 1. Kan? So, habis. S, berapa nilai dia? Positif half. Anak panah ke atas kita buat positif half. Anak panah ke atas positif half. Okey. So, yang B? B 2. 2. 1. 1. Plus 1. Positif 1. Oh, ke atas juga dia jadi plus half Positif juga. half. Jadi tak betul lah kan. Sebab kan Betul, madam. Sama. sama. Jadi dia tak follow Pauli lah. Pauli kata no two electron can have the same sets of quantum number. Because in one orbital you can place two electrons with opposite spin. Plus half, negative half. Tak boleh sama-sama plus half. That will be wrong. Okay. So dia tak follow Pauli. Yang ni tak ada apa-apa lah. Ni betul lah Kita tengok. Yang ni semua apa dia pula. Ini betul biasalah. Betul lah. Semua dia ada 4 elektron lah. Yang ini betul tak ni? Betul. Betul kan? Betul. Dia buat ni. Dia elektron tu dia buat Hansen ni. Okay. 1, 1, 1. Lepas tu ada lagi baru dia paired opposite spin. Ni follow Hans. Ini menunjukkan Holmes rule being followed. Yang ini pun okay, tak ada masalah. Penuh. Semua dia penuh lah. Tapi yang ni ada masalah You cannot place in an orbital 2 electrons with the same spin. That will make such quantum number will be the same. That doesn't follow Pauli. Tak follow, tak obey, not obey, not follow, violate. Itu maksudnya tak follow lah dia kata violate. Violate tu maksudnya menyalahi lah. Violate. Violate tu maksudnya tak follow. Not obey. Not obey. Okay. Okay, tengok number 6. Okay, number 6.
Fahan pula. Muhammad Fahan. Ada tak Muhammad Fahan? Dah hilang dah kah? Ada madam. Ada, Fahan. Ha. Okay, Nombor apa? 4 lah. Nombor 6. Oh, nombor 6. 6 dah dapat aku Tak dah. tengok. Resi duduk mana? Ayu ni kata dia nak tukar. Mana ada aku nombor 4. Nombor 6. Nombor 6. Saya buat jawapan B kot. Dia buat B. Kod. Kita tengok. Okay. Okay. The maximum number of electron occupy atomic orbital of shell M equals to 3. Maximum number of electron occupy orbitals of shell. Orbital dalam shell N equals to 3. Okay. N equals to 3. Shell 3. Apa dia punya subshell? Kita ada 3 apa? Faham? Subshell dia apa? Ni N equals to 3 maksudnya shell 3. Ni shell. N menunjukkan shell. Saya nak tanya subshell. Subshell dia ada apa? Subshell. Subshell. Subshell tu dia macam yang tu kan, yang P bagai tu kan. Subshell dia. Subshell dia subshell tu maksudnya kita tulis nombor shell dia lepas tu orbital apa belakang dia. Ini contoh dia. Subshell 3S. Macam tu. 3P. 3D lah Ya. 3D. Okey. Jadi 3S dia boleh ada 2 elektron kan? Maksimum satu kotak kan? Ya. Boleh ada boleh ada maksimum berapa elektron? P maksimum, P ada berapa kotak? Berapa orbital? Kotak tu menunjukkan orbital. P ni. Kan? Kamu nak buat apa tu? Nak buat rumah ke? Faham? Habis dah spam saya tu. Ha? Habis dah spam. Ya. Kan P ada berapa elektron? Maksimum. Apa soalan dia, Dik? Berapa maksimum elektron dalam subshell 3P ni? 3P tu dah ada P bukan dia ada 6. 6 elektron lah. Saya tanya kamu tanya saya balik D? D 10. Dia 10 sebab dia ada 5 orbital kan. Subshell 3D ada 5 orbital 3D XY apa semua tu. Ada 5 kali 2 10 lah. Satu orbital boleh muat 2 elektron. 5 kali 2 10. So ada 18 lah. Jawapan dia kan 10 campur 6 campur 2 18 lah. Yang kamu jawab 10 sebab Lepas pandang kot. lepas pandang. So you faham lah. Dia hantar madam. Takkan ada jawapan je. Okey, nombor 7. Habis dia nak kali kedua. Ramai tak apa, kita bagi semua satu. Semua dapat bercakap. Siti Zulaika. Ya madam. Okey, kita jawab WhatsApp nombor. Saya padam. So you jawab nombor 7 ni. The electronic configuration of copper atom is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1.
Determine number of electron in the copper atom in the ground state with azimuthal quantum number L equals to 0. Yang mana satu? A. Yang L equals to 0. L equals to 0 maksudnya S orbital. S orbital. Okay, betul. S orbital. S orbital. So you cari semua yang S orbital lah. Okay. 1s kan. 2s. 3s. S sampai 0 4s. So 2, 4, 6, 7. Betul. Kamu jawab A tadi kan? Ya, madam. Okay, betul. Semua orang faham Faham, madam. Okay. Let's say saya buat soalan kat sini cari yang M equals to 0. How many electron M equals to 0? Cuba Zulaika sekali lagi boleh? Seperti Zulaika. Kalau saya nak cari M sendiri kosong ada berapa bilangan elektron? Sekejap kosong. Mana M sendiri kosong? Sekejap. Mudah. Saya buat soalan lain Ini soalan lain Sekarang bukan lagi L sendiri kosong tapi syarat dia adalah M sendiri kosong. Ini soalan lain. Kalau M sendiri kosong. 29. 29. Kita tengok Okay, M sendiri kosong. M adalah magnetic quantum number yang kosong. M ni dia bergantung kepada nilai L. M adalah negatif L kan hingga kosong hingga plus L. Dia hingga negatif L kosong plus L. Untuk M sendiri kosong, L dia adalah jadi kamu kena cari yang dalam kan. Ya, kamu cari yang dalam tu ada M sendiri kosong. M sendiri kosong. Kan, ini M sendiri kosong tak 1S? Kan? Dia L dia kosong lah ni kan? L kosong. L kosong. So L kosong, M dia pun kosong. Jadi ini kita ambil. Ini kita ambil ya. Dia ada M sendiri kosong. Nilai M dia adalah kosong. Di dalam ni ada tak M dia sendiri kosong? Untuk P. Dan untuk P, 2P tu yang 3 kotak kan. Nilai M dia negatif 1, 0, plus 1. Betul tak? Sebab dia P, L dia sama juga dengan 1. L sama juga dengan 1. P orbital L sama juga 1. L sama juga dengan 1. M dia negatif 1, 0, plus 1. So ada kosong lah. Jadi kita ambil 2 lah. Ini tadi dah 2. Ini 2. Ini 2 lah kita ambil daripada 6. S kita kena ambil sebab M sama juga dengan kosong. When S
Apa ni? L sama kosong, L sama kosong, M pun kosong. So ni ambil 2. Yang ni macam tadi kita ambil 2. Sebab P dia ada tolak 1, kosong plus 1. Jadi kita nak M sama kosong. Ni yang ni. So ada 2 lah kita ambil. Okay, D. Kalau 3D. 3D adalah L sama juga dengan 2. Kan? D orbital L sama dengan 2. D dia ada, maksudnya dia ada 5 kotak lah. Sebab nilai M dia adalah negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1, plus 2. Kan? Sebab M adalah negatif L tolak 2 hingga kosong. Jadi tolak 1, kosong, tolak 2, tolak 1, kosong, plus 1, plus 2. Negatif L, kosong di sini Negatif L hingga kosong hingga plus L. Jadi negatif 2, negatif 1, kosong, plus 1, plus 2. Okey, boleh? Jadi ada kosong lah sini. Dalam D tu ada juga kosong. So kita ambil 2. Okey, ini dalam S ada 1 saja elektron, maksudnya 1 lah. S, M dia sebenarnya kosong lah. When L equals to kosong, M kosong. So total dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jadi 13 elektron lah. Boleh faham tak? Boleh. Macam tu nah. Nilai M dia kosong. Soalan lain yang saya buat ni macam mana kita selesaikan dia. Okey. 13. Malam ni UPS, pre-UPS Orang tahu kan chapter 4 dengan 5 ni. Sebab tu saya bincang chapter 5 ni. Sebab saya ingat selalunya student dia memang ada problem lah chapter 5 ni. Dia tak benda tu benda UPS baru. kan, Dia madam? tak faham. Bulat-bulat kan? UPS. Oh, pre. UPS. Minggu depan baru betul UPS. UPS sekarang Soalan dia subjektif ke objektif? Objektif. Dia objektif. Oh. Dia nak kena faham tau. Takutnya kita takkan ada exam. Jadi sekarang UPS tu dia ambil markah. Ya. Dia ambil markah UPS saja mungkin. Jadi kamu kena buat betul-betul lah Kena Baik, ingat madam. benda ni serius tau. Jadi jangan buat betul-betul bagi dapat perfect. Full mark. Betul-betul. Serius Abil. Abil serius. Baik, madam. Okay, number 4. Saya. Siapa saya tu? Abil. Kak Ayuni. No, Atika Ayuni. Okay, Ya. Masalah hari. Okey, sekejap Ni, boleh. Jawapan dia. Jawapan dia D, madam. Dia kata D Kita tengok. The atomic configuration of oxygen atom in the ground state. Okay, oxygen. Berapa proton number dia? 8. 8. Apa dah jadi berkala? Cuba Tak 8, tapi oksigen tu kan selalu kan, madam kan? Okey, cuba saya nak tengok you boleh cakap mana. Okey, hidrogen, lepas hidrogen apa? Lepas hidrogen. Lepas hidrogen. Dia menurun ke madam? Nak memanjang supaya proton number 1, lepas tu 2. 2, 3. Hidrogen, helium lah kan? Helium. Oh, madam tanya macam tu ke? Helium. Lepas tu? Lithium. Beryllium. Boron. Kamu nampak yang saya tulis nampak kan? Nampak? B, C, lepas tu? Nitrogen. N, O, F. E. Ne. Okay, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen,
fluorine, neon. Okay. Ingatlah kalau boleh sampai period yang nanti you all nak masuk periodic table dah masuk belum? Belum lagi, madam. Belum madam, belum. Ya. Baru habis topik 5. Ya. Okay. Sodium, magnesium kan? Aluminium. Ali. Ya. Ali. Ali. Lepas tu tak ingat. Solar. Ali. AR. Diam Ali siap P sekolah. Clock. You ingatlah apa-apa. Clock ni CL. Clock AR. Argon. Up to period 4. Kamu kena ingat. Supaya nanti kamu nak buat chemical bonding tu lebih senang lah. Nak tahu berapa bilangan electron valence dia, senang. Okay. Jadi oksigen adalah, kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, 8. Atom number 8. Elektron pun 8 nuclear atom. Atom number 8. Elektron pun 8. So kita kira tengok. Betul tak semua ni? 2, 3, 4, 5, 6. Tak betul 2, 3, Ya, tak betul. 4, 5, 6. Semua reject kecuali D, madam. Semua tak betul. Semua salah lah. Itu senang sangat. Patutnya dia buat lah. Patutnya dia buatlah bagi semuanya 8 kan. Susun lah bagi tak betul macam mana kan. Itulah tu masalah betul dia ni. Tak apalah. Kita boleh betulkan ni. So betul lah jawapan dia. So dia ikut apa? Apa peraturan yang dia follow untuk menulis electronic configuration orbital diagram lah. Orbital diagram. Hans rule. Semua sekali berapa? Apa madam? Apa peraturan-peraturan dia? Satu apa dia? Nak menulis electronic configuration atau orbital diagram ni kena ikut apa peraturan-peraturan dia? Ada berapa? Ada 3 peraturan. 3 madam. Okey, satu ialah Aufbau principle. Aufbau. Siapa tanggungjawab? Aufbau principle. Principle. Yang kedua ialah Hans rule. Yang ketiga ialah Pauli's exclusion principle. Yang ketiga ialah Pauli. Tengok ejaan dia bagi betul. Pauli exclusion principle. Betul tak ejaan saya? Betul madam. Okey, ni 3 peraturan atau rules lah untuk umum ni adalah rules untuk kita menulis electronic configuration. Nak susunkan elektron dalam subshell atau orbital. Okay, nombor 4. Nombor 5 tadi dah buat. Kita buat nombor 8 ni kat sini. Tak apa, kita buat nombor 9 ni bawah. Nak padam. Nombor 9. There are several possible way. Okay. Anis Farhana. Ya madam. Yang mana satu jawapan dia? C. Kata C. There are several possible ways of assigning 7 electron in 3D subshell. Determine the correct distribution of electron in the ground state. We are guided by, maksudnya peraturan apalah untuk kita isi 7 elektron dalam 3D subshell. 3D subshell, 3D ada berapa orbital? Ada berapa orbital dalam 3D? For 3D orbital 5. dia ada 5 orbitals, correct. 5 orbital, that is apa nama dia? Can you name them? 3D? D apa? DYZ. DYZ. DZ square. DZ square. DXY.
3D, XY, 3D at Z. lagi 3D, XZ, lagi 3D X square, Y square. minus Y squared. Okay, so ada 5 orbital. So kalau kita ada 7 elektron, to fill yang semua-semua ni dia kalau saya buat kotak kembar ni menunjukkan sebab apa? Apa? Orbital ni kalau saya buat kotak dia kembar-kembar ni macam ni, ini menunjukkan orbital ni kenapa? Kenapa saya buat kembar Dia macam ada ni? 5 orbital. Dia ada 5 tapi macam mana tentang tenaga dia? Apa tenaga? Tenaga dia berbeza ke tak ni antara 5 orbital? Berbeza. Berbeza tenaga dia. Tenaga dia sama tak? Berbeza. Tenaga dia sama. Tak berbeza. Sama. Tak berbeza. Sebab tu saya buat kotak berkembar ni menunjukkan tenaga masing-masingnya sama. Bila kita tulis, kalau kita buat macam ni kan. Kita buat macam ni maksudnya 1S beza dengan 2S. Sebab tu kita asingkan. Kalau P ni, kita buat kotak dekat-dekat ni maksudnya antara PX, PY, PZ ni tenaga dia sama. Itu juga dengan D ni. DXY, DYZ apa semua ni sama arah tenaga dia. Itu kotak kita kembarkan. Kita panggil, term dia tu kita panggil apa? Orbital yang sama ni kita panggil apa? Term yang digunakan. Apa madam? Term atau perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arah tenaga dia sama tu ada 2 perkataan digunakan dalam nota kamu. Term dia tu apa? Degenerate orbital. Degenerate atau Equivalent energy. Equivalent energy. Degenerate orbital atau equivalent energy orbital. Arah tenaga dia sama. Jadi kita nak isi tu 7. Kita kena isi menurut apa? Nayu kata jawapannya menurut Hans rule. Okay, Hans rule kata you feel, cuba you define sikit Hans rule. Set of orbital of equivalent energy, electron tend to occupy the orbital singly first before pairing up with opposite spin. So you feel the electron singly same spin tambah singly same spin. Singly Same spin. Same spin. Same spin. Same spin. Yang tadi perkataan degenerate tu semua dah faham dah. Singly, same spin. First before pairing up with opposite spin. Before pairing up with opposite spin. Paired with Opposite spin. Macam tu lah opposite spin. Kena ingat dia punya peraturan-peraturan ni kamu nak kena define dia. Okey, jadi 7, 1, 2, 3 kan? 4, 5. 5 dah, 5, 6 lagi 2. So you kena pair. Opposite spin. Okey, so itu maksud. Okey, jadi tak ada off-bow di sini. Poly ada bercakap tentang ni lah, elektron dalam orbital ni 2 elektron lah. Tapi ni nak bercakap kata dia nak isi elektron dalam 7 elektron dalam 3D subshell ni, bercakap tentang Holmes rule lah. Okay, itu nombor 9. Kita tengok nombor 10. Nombor 10. Nurul Anis Farhana. Saya dah jawab 9. Saya dah jawab. Tadi Dia baru dah jawab. Adriana belum Nur Adriana Atira? Madam.
Okay, nombor Okay, 10. saya. Nombor 10 tu B. Betul tak, Madam? Letter B. Okay, tengok. Calculate, ini argon, calculate total number of electron with magnetic content number. Macam tadi kita buat soalan tu. M equals to kosong. Okay, so write dulu electronic configuration for argon. Adriana. So, Yeah. argon. So, you read out dia punya electronic configuration. 1S2, S2, 2S2, 2S2, 2P6, P6, berapa dah? 10 kan? 3S2, S2, 3P6. Dah. that's all. Dia bunyi, kamu mungkin, ni you all lah, kalau you all ada dua benda, handphone dengan laptop, jangan guna dua-dua. Mati satu. Stop satu. Jangan ada dua, nanti dia jadi interference. Buka satu stop. 1S2, 2S2, 2P6, S2, 3P6. Adriana punya tu dia ada bunyi something. Bunyi dia kata. Saya pakai earphone, Madam. Handphone. Yeah. Kuat sangat dia bunyi dia. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Jadi, number of electron yang M equals to 0. Okay. S ni kita ambil kira lah kan. S itu 2. Dalam P ni tadi, ingatkan nampak tadi ada M dia tolak 1, kosong plus 1. So, kita ambil yang kosong. So, kena kira 2. Ini kita dapat 2. Ini pun cara 2. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, Jana. Okay. Okay, number 11. Nombor 11. Apa lagi saya tak sebut ya. Fatihah? No, Fatihah tadi belum kan? Saya, Madam. Fatihah? Number 11. Which quantum number defines the orientation orbital? Jawapannya? Jawapan dia C. Iaitu nama dia apa ni, quantum number ni? M. 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 Kita buka. M. Kataan M depan tu. Magnetic quantum number. Magnetic quantum Quantum number. number. Magnetic quantum number. Quantum number. Okay. S. Ada S apa? S. Quantum S. number apa? S. S tu electronic spin quantum number. Electron spin quantum number. S. Electron spin quantum number. L. Angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. M. Magnetic quantum number. N. Principal quantum number. Quantum number. Yang jadi kalau S dia bercakap tentang Energy level, electron shell. tak ada S. S dia cakap pasal spinning motion. Spinning motion of electron in the orbital, either clockwise, spinning motion of electron on each axis, either clockwise or anti-clockwise. Kalau clockwise, kita letak plus half. Kalau anti-clockwise, negative half. S stands for spin electron quantum number. Spinning motion of the electron on each axis. Untuk L ni tadi, apa nama quantum number dia? L? Angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number. It describe apa? Shape of orbital. Ataupun electron distribution. Electron distribution around the nucleus. You can have
spherical S orbital lah kan. You have dumbbell P orbital. You have macam clover leaf tu for D orbital. Jadi electron distribution around the nucleus ataupun shape of orbital. M tu yang orientation. Bagaimana kalau kata P orbital tu dia terarah ke axis mana? Axis X, axis Y, axis Z. Shape sama but different orientation in three-dimensional space. N is the principal quantum number kan? Ya. Apa? Main energy level. The main energy level, okay, atau shell atau size of orbital. Kalau N dia besar, size dia besar lah. Kalau kita cakap tentang shell. Shell 1, shell 2, shell 3. Ya? Okay, thank you. Kemudian lagi nombor 12. Izani Shazlana, saya dah cakap dah panggil tadi, belum kan? Sudah, Madam. Belum. Dah, Madam? Belum. Dah ke belum? I know, Madam. I know. Kak Pa, Madam. Kak Pa. I know. Oh, belum, Madam. I know, Madam. Nadia belum, Madam. Sharifah. Nadia belum. Nadia belum. Sharifah. Okay. Siapa nak jawab? Okay, siapa jawab? I know, know. Madam. Dia duduk gelak. Dia duduk gelak kat saya tadi, Madam. Madam, Siapa yang belum jawab? Seorang-seorang. Siapa belum jawab tu? Saya, Madam. Nama? Sharifah. Sharifah. Ya. Okey, Sharifah, nombor 12. Jawapan saya D. D. Ya. Tengok betul tak? D. Betul ke, Madam? Betul. D Tengok dia hilang. D Which set of quantum number uniquely define one of the electron in atomic orbital n equals to 2, L equals to 0. Okay, kita boleh subshell dia tu, Sharifah, kita boleh tulis macam mana? Subshell, kalau nak tulis subshell. N equals to 2, L equals to 0. Subshell dia saya nak tulis macam mana? Dua apa? Subshell dia. Dua. Yang sebenarnya kosong. Macam-macam. N sebenarnya 2S. 2S. Subshell dia. Saya nak tulis macam mana? Kalau N dia 2, kita tulis 2. Macam ni. 2. Maksudnya elektron ni dalam shell yang kedua. Subshellnya nanti dia tengok L. L tu berapa? L sebenarnya kosong S. Jadi kita tulis subshell 2S. 2S lah. Okay. Okay, Madam. Semua ni shell yang kedua, yes. Dan subshell pun 2S. Tapi yang salahnya, ini tak boleh kan? Ini tak boleh kalau kata M sama juga dengan plus ni memang salah lah. Ya, sebab L dia kosong. L dia kosong, M dia kosong juga. Yang ini dari segi, dia apa ni? Dia punya, S dia punya, kan? ya. Dia adalah sama ada plus half atau negative half dia. Lepas ni you ada kelas kan? Ada, bio. Google Meet Kenapa dia bunyi-bunyi macam tu Bunyi interference ke bunyi apa? Kak apa duk race? Ya, bunyi ya. Ya, bunyi dia macam macam dia tak bunyi dah. Tak bunyi. Bagus. Ada kat lipat kan apa? Ada kipas. Faham? Dia pusing-pusing. Tu saya kat office tu saya tak buat kat office pun bising juga. Lah tekan jalan. Buat kat library ni dia senyap sikit lah. Tak ada orang. Okey. Ada nombor berapa pula? Okay, nombor 8 Kita habiskan nombor-nombor setakat mana sampai pukul 10 lah. Okay, kita padam dulu. Okay, nombor 8 siapa nak buat?
Ainur. Ainur, madam. Ainur. Ainur. Ainur, Oh, madam. Ainur. Ainur. Oh, ini Ainur. Okay, Ainur nombor 8. Orbital with quantum number n equal to 3, l equal to 2, and m plus 2 maksudnya 8D, madam. D 3 D. Betul. Betul. Okey. Ya. Okay, cuba satu-satu. Ainur satu-satu. Yang ni nombor 8 ni okay, yang ini kalau saya fikir sekejap belakang background kuat sikit. N dia berapa? And dia 3. Ni nombor 8A. Cuba tengok dekat skrin. Oh. Mana, madam? 8A ni berapa Pretty nilai amat jap N? ni. Aku tengah ni. Apa, madam? Berapa nilai A? Berapa nilai N? Berapa nilai Apa, madam? L? Saya tak dengar. Berapa nilai ni? Tengok saya tulis ni. Berapa nilai L? Berapa nilai M? Untuk yang mana, madam? Untuk yang... Untuk yang A ni. A. Saya bercakap tentang A. A ni sekarang. Ni senyap sikit, TV tu tutup suara. 2P. Adik-adik ke kakak ke apa tu? Kamu kena cari ruang yang Diam nak. tak ada orang tau. You all nak study ni, you all kena siap-siap. Pergi cari tempat yang tak ada orang. Tak ada lari daripada orang lain tu. Tak ada fokus. Tak ada lihat lain. N sama dengan 2. N sama juga dengan 2. Okay. N sama juga 2. L sama juga dengan 1. L sama juga dengan 1. M sama juga dengan Dengan 1. M ni boleh ambil apa-apa nilai lah. Kalau dia spesifikkan. Kalau dia spesifikkan 2P. Kalau dia cakap buat 2P, patutnya tak payah tulis M lah. Tapi kalau nak ikut macam atas ni, dia nak bubuh juga nilai M. Jadi kamu ambil lah nilai-nilai apa-apa M. Bukan, kalau kata 2PX, jadi M. Misalnya plus 1 ke mana-mana lah. Plus 1 ke kosong ke negatif 1 ke. Contoh. Yang M ni boleh apa-apa nilai yang dibenarkan lah. Bergantung pada nilai L tadi. Kalau L 1, M dia plus 1, kosong, negatif 1. Okey? Okey. Kemudian yang ini, kalau yang ni, sambung. N sama dengan 3. 3. Telefon tutup pula. L sama juga dengan? 2. L sama dengan? 2, madam. Ni, untuk S. S 1. Kosong, madam. Kosong. Kan? L tu kalau 1 P orbital. Kalau you nampak S ni, maksudnya L dia kosong. Kosong. Ingat L kosong S. S orbital. L 1 P orbital. L 2 D orbital. Okay, ini S orbital. So L dia kosong. So M dia? Kosong. Okay, yang bawah ni 3P. N N dia sama berapa? dengan 3. N 3. L? L 1. M? Negatif 1. Sama ada lah. Satu je Kosong. Positif 1. Atau plus 1. Okay, ni yang ni. N? Tu 3. N sama dengan 3. L sama dengan 2. N sama dengan 2 sebab D kan. Okay, nilai N? M sama dengan negatif. Mana-mana boleh. Berapa? Contoh? Negatif 2. Negatif 2. Okay, boleh? Okay, dah So, yang N sama dengan 3, L sama dengan 2.
M sama juga dengan plus 2 ni yang buat tadi ni kan. Ini adalah D. Okey. Boleh faham semua? Faham, madam. Ini kalau you buat plus 2 lah sama soalan kat atas. Okey. Dah, buka. Okey, nombor 8, nombor 15. Padam sikit. Lambat sikit. Okey, nombor 15 siapa nak buat lagi? Siapa nak buat nombor 15? Siapa lagi yang belum buat ni? Saya, madam. Okey, nama saya Aimuni Aisyah. Amin Aisyah. Okey. Dah. Bawah. 15 kan, madam? Sekejap. Saya buka dulu. Okey, ya nombor 15. Jawapan dia B. If an element has a quantum number n equals to 1, l equals to 0, so 1s, betul. 1s Orbital. orbital. Okey, betul. Kalau yang ini 2p, n sama juga dengan N sama dengan 2. 2, l sama juga dengan 1. 1. Okey. Yang ini n sama juga dengan N sama dengan 2. S dia dia punya L tu sama dengan 0. 0. Okey, yang ini n sama juga dengan 3. L L sama dengan 2. 2. Okey, betul. Pandai you ni semua pandai-pandai ni. Dia dapat full mark ni semua ni. InsyaAllah. Tak cakap insyaAllah pun. InsyaAllah. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Amin. Macam mana you nak tiru? Hari tu tiru tak? Tak sempat nak tidur, madam. Lepas tak? So, diingat madam. Fokus tak sempat nak type. Sempat. Okey, ni nombor 16. Ada sikit lagi. Mungkin nombor 16 dan 17 betul habis ya. Masa dah habis. Okay, which quantum number define the orientation? Oh, sama macam tadi. Dah jawab. Jawapan dia M. Which principle state the electron fill the orbital of lower energy first? 17? Yang mana jawapan dia? Siapa tak jawab lagi? Saya. Siapa nama tu? Hajar. Hajar. Hajar ada Hajar dengan Natihah ada lah. Tak cakap saya tak tahu tak ada. So yang tak ada Siti Sarah masih agensi Ya, madam. Siti Sarah yang tak ada yang lain semua ada. Okey, so Hajar jawab. Oh lama apa yang keluar kat Awak sekat. Madam terkeluar kau? Dia terkeluar. Ayo. Siapa keluar? Madam keluar. Madam. Dia keluar dah.
Balik. Hantar dalam grup. Jom buat parti weh. Kami tengah tunggu madam ni. Jom lah, jom. Madam nak record lah weh. Betul. Masuk Fakrul. Hi madam. Welcome to my Siapa kira YouTube ada? channel. Weather is back. Selamat datang. Kami ada buat promosi. Tak dengar. Madam tak buka mic. Madam. Ya, saya ada. Saya tak buka mic Okey. Okey, kita habiskan sikit lagi ni. Nombor 13 apa jawapan dia? C. 13C. 11. Which of the following subshell contain only one orbital? C. 7S. Betul. 7S. Dia ada satu kotak je kan. Okay, kalau A ada berapa? A ada berapa? A ada? Anybody? 5. A ada 5. Dia ada 5. Kan? Ni ada 5 orbital. Dia cakap tentang orbital 5. 6P ada? 3. S yang ada 1. 5D ada? 5. Okay. Sekejap. Nombor 14, last one. How many pairs of electron are shared between, ini not within the ni lah Ni chemical bonding. Tak adalah. Okay, so habislah. Kita dah jawab semua tu. You all tutorial objektif kamu dah buat juga kan? Jadi kamu tengok juga soalan objektif dalam tutorial. Okay, madam. Okay. So saya stop recording ni. Okay, saya stop sekejap. Stop.